Ini bukan hubungan sulit. Apa itu hubungan sulit? Apa kaitannya hubungan sulit dengan isu politik? Baiklah, isu pada kali ini, pada video ini yang akan kita ulas adalah berkenaan dengan hubungan sulit. Tetapi, adakah lebih dari itu? Salam sejahtera dan apa kabar semua? Selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Adakah Anda sudah siap sedia untuk cerita panas terbaru dalam politik Malaysia? Hari ini kita bawakan satu pendedahan yang meletup dengan cara yang santai tetapi tetap penuh dengan kontroversi. Ini merupakan isu ini adalah tentang MIC yang secara terbuka mengakui mereka berjumpa tapi tidak bersembunyi. Dengan siapa? Perikatan Nasional. Ya, kamu dengar betul-betul. Ini bukanlah hubungan sulit, tetapi adakah ini satu langkah untuk survival politik? Mari kita ulas, mari kita selami bersama-sama dengan lebih dalam lagi. Baiklah kawan-kawan, ceritanya bermula pada 16 Ogos 2025 apabila Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran secara rasmi menjelaskan bahwa MIC ada mengadakan perbincangan tidak rasmi dengan PN tentang hala 7 parti. Itu petikannya. Katanya, ya kita akui ada melakukan perbincangan tidak rasmi dengan PN mengenai hala 7 MIC, tetapi ini bukanlah hubungan yang sulit. MIC tidak mahu sorok apa-apa, katanya lagi. Tetapi, apakah maksud sebenar di sebalik bukan hubungan sulit itu? Dalam sidang media yang diadakan selepas perasmian Konvensyen Perwakilan MIC Johor ke-79 di Kota Tinggi, beliau menekankan MIC masih dalam proses meneliti hala 7 sebelum buat keputusan yang muktamad. Katanya keputusan akan dibuat demi kebaikan masyarakat India dan masa depan MIC, terutamanya dalam lanskap politik yang semakin berkembang, dan jika tidak mengambil hakikat ini, MIC mungkin akan hilang. Straight to the point. Biasanya kita sangka MIC akan selamat dalam barisan nasional, tetapi rupanya ia tidak semudah yang kita sangkakan. Sebelum ini memang sudah kedengaran desakan akar umbi, terutamanya di Kedah dan Pulau Pinang, ada yang minta MIC mempertimbangkan untuk menyertai Perikatan Nasional. Kononnya rakyat India di sana sudah mula bosan dengan kerajaan sedia ada. Ada yang kecewa sebab mereka sudah undi Pakatan Harapan sebelum ini. Itu antara usul akar umbi yang dibawa ke meja pimpinan. Tambah menarik lagi apabila pemimpin Perikatan Nasional pula, seperti dalam laporan Free Malaysia Today sebelum ini, membuka pintu. Mereka sedia untuk bangunkan kembali kerjasama dengan MIC yang pernah bersama mereka dulu dalam pemerintahan Muhyiddin dan Ismail Sabri dahulu. Katanya MIC perlu faham dasar parti lain dulu, sebab nanti takut kalau timbul pula salah faham. Dan yang paling penting untuk kita sandang, MIC kata mereka tidak dipinggirkan, tetapi realitinya macam mana? Timbalan Presiden MIC M. Saravanan pernah dakwa yang MIC diketepikan oleh Kerajaan Perpaduan. Itu memang mencetuskan perang mulut dengan UMNO dan DAP, mendidih suasana politik pada masa itu. Sudahnya MIC dorong wakilnya untuk lebih kritikal, yaitu menjelaskan sikap sebenar terhadap kerajaan. Semua ini menunjukkan satu gambaran yang penuh dinamik, penuh dengan getaran buat politik Malaysia. Antara MIC, BN, PN dan juga Kerajaan Perpaduan semua tengah bermain tarik tali. Dan Vigneswaran dengan jelas berkata, kita terbuka untuk merunding demi masa depan MIC dan juga masyarakat India. Bukan kerana tekanan luar, tetapi ingin memastikan MIC mempunyai platform yang relevan dan dihormati.
Baiklah kawan-kawan, dalam ulasan ini kita coba guna untuk perbualan yang terbuka, seolah-olah kita tengah minum teh tarik sama-sama, borak pasal politik, tetapi yang dibincangkan penuh dengan ketegangan, strategi, dan masa depan. Adakah Anda sudah penat? Sebenarnya kita baru sampai bab yang pertama. Kamu tunggu bab pertanyaan kontroversi nanti. Memang membuat hati degup laju. Harap-haraplah. Baiklah, mari kita masuk ke slot persoalan kontroversi yang pasti menggigit. Saya ingin tanya kamu semua, adakah perbincangan tidak rasmi MIC dengan Perikatan Nasional ini sekadar untuk survival politik, atau adakah ia merupakan langkah bermusim untuk melompat kereta yang lebih selamat? Bayangkan, MIC dalam Barisan Nasional selama ini, tetapi kini sedikit diabaikan. Tiada jawatan menteri seperti yang dijanjikan sewaktu awal kerajaan perpaduan lagi. Mereka kata mereka sudah ditipu. Ada janji tetapi tidak ditunaikan. Jadi adakah ini titik berpatah balik MIC untuk cari pelindung baru? Seterusnya, jika MIC benar-benar menyertai Perikatan Nasional, bagaimana pula nanti reaksi Barisan Nasional? Barisan Nasional biasanya konsensus, tetapi kalau MIC keluar, adakah Barisan Nasional akan bertahan sebagai Barisan Nasional ataupun sudah tiba masanya untuk UMNO Solo? Dan masyarakat India selama ini dijanjikan untuk diwakili. Kini di mana suara mereka? MIC kata mereka hanya percaya kepada akar umbi. Tetapi akar umbi di Kedah dan Penang sudah pun menyuruh mereka pergi untuk bergabung dengan Perikatan Nasional. Betulkah arah sana suara mereka? Ataupun ada sebab terselit yang kita mungkin tidak nampak? Mungkin political deals, ataupun janji-janji jawatan, ataupun bailout politik. Kamu rasa apa? Adakah ini satu pengkhianatan kepada Barisan Nasional ataupun satu real politik yang memang pun perlu? Langkah ini boleh mengubah keseluruhan lanskap pembangkang dan juga kerajaan. Dan ingat, dan kawan-kawan, kita harus ingat, tanggung jawab kita ini untuk berbincang tanpa fitnah, tetapi dengan keberanian menyulut rasa ingin tahu. Sepatutnya kita berasa, jangan pandang sebelah mata. Dan apakah maksud sebenarnya semua ini? Baiklah, kalau ada di antara kawan-kawan yang fikir mereka tahu semua, mungkin kau silap besar. Kerana cerita politik Malaysia ini lebih panas daripada nasi lemak panas pagi-pagi. MIC kata bukan hubungan sulit, tetapi kalau bola ini berguling, siapa tahu masuk lubang yang di mana. Kamu ingin tahu perkembangan seterusnya? Akan ada pendedahan seterusnya, kemungkinan pindaan jawatan ataupun kemungkinan strategi baru. Jadi kalau kamu ingin tahu lanjutan daripada isu ini, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan episod kontroversi yang terbaru ini. Baiklah kawan-kawan, sampai jumpa lagi di dalam video yang berikutnya. Ingatlah kawan-kawan, bukan hubungan sulit, tetapi mungkin langkah besar dalam permainan politik Malaysia. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian saja, kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Terima kasih semua.